Penyenaraian Georgetown dan Melaka sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO pada 7 hari bulan Julai tahun lepas merupakan suatu babak yang amat membanggakan rakyat dan negara Malaysia. Pengumuman pemberian peruntukan sebanyak 25 juta ringgit oleh kerajaan persekutuan masing-masing kepada Georgetown dan Melaka bagi tujuan pemeliharaan dan pemulihan tapak warisan yang dijanjikan oleh mantan Perdana Menteri masih belum disalurkan kepada negeri Pulau Pinang. Hasil yang betul adalah tidak adil. Melaka diberikan 30 juta ringgit sedangkan tidak ada sesen pun diperuntukkan kepada Georgetown. Bila penyenaraian Georgetown mengharumkan nama bukan sahaja Pulau Pinang tetapi juga Malaysia, satu Malaysia di pentas antarabangsa. Kita harap janganlah dilihat oleh orang luar bahawa dalam aspek warisan yang merupakan milikan kita semua, janganlah kita main politik dalam isu ini. Kerajaan negeri sentiasa memberi kerjasama komitmen dalam pembangunan dan kita harap dalam aspek rakyat khususnya rumah kos rendah dan sederhana rendah pun boleh mendapat perhatian daripada kerajaan pusat apabila disebutkan tentang projek-projek rumah awam yang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan harap bahawa 3 buah tapak cadangan bagi pembangunan PPR dapat diluluskan di negeri Pulau Pinang, kerana sehingga sekarang kita masih tidak dapat lihat macam mana negeri Pulau Pinang dapat manfaat daripada belanjawan ini. Nampaknya tidak ada langsung. Itu sebab kita harap bahawa ini boleh diperincikan supaya kita tahu di mana kita boleh dapat memantapkan kalau adanya projek-projek pembangunan. Kalau tidak ada, teruklah. Tapi kita percaya Perdana Menteri tidaklah bermain politik seperti yang lain-lain, dan kita akan melihat dari aspek nasional, aspirasi nasional dan satu Malaysia. Dalam menyelesaikan masalah projek terbengkalai pula, kerajaan negeri harap peruntukan daripada dana 200 juta ringgit boleh diberikan kepada 8 buah projek terbengkalai rumah awam di Pulau Pinang bagi menjamin kepentingan pembeli-pembeli perumahan tersebut. Nah, di bawah rancangan Bandar Selamat pula, sungguh pun Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan di bawah bekas menteri iaitu Yang Berhormat Kulai telah pun janji nak memasang 48 buah CCTV. Sudah 2 tahun janji itu masih belum diketuai. Kita tak faham mengapa janji yang dibuat oleh menteri sudah tukar 2 kali. Yang Berhormat Kulai, lepas itu Yang Berhormat Tanjung Maling, sekarang pula Yang Berhormat Lumut. Tapi CCTV masih ada. Jangan-jangan nanti Yang Berhormat Menteri Lumut pun kena tukar, masih tak ada CCTV. Dan kita harap bahawa 48 ini bolehlah dipasang secepat mungkin supaya boleh meningkatkan keselamatan di Pulau Pinang. Dalam membantu usahawan kecil dan sederhana mempromosikan hasil keluar mereka melalui Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi telah meluluskan peruntukan sebanyak 9 juta untuk menaik taraf tapak Expo di Seberang Jaya yang telah berusia melebihi 10 tahun sebagai pusat pameran perdagangan dan pertanian di Pulau Pinang, tapi pun tidak berhasil. Dan satu lagi Tan Sri yang betul, melalui kempen Malaysia Cergas, rakyat di negeri Pulau Pinang digalakkan bergiat cergas di dalam bidang sukan, dan 2 projek iaitu Dry Gym, pembinaan Dry Gym di Pusat Arena Sukan Antarabangsa Pulau Pinang atau PISA, dan projek menaik taraf kompleks sukan Bertam iaitu di kawasan mantan Perdana Menteri sendiri, masing-masing yang diluluskan peruntukan 3.5 juta dan 3.6 juta pun tidak berhasil. Kita harap bahawa perhatian boleh diberikan tentang kedua projek ini. Penempatan semula penduduk yang terlibat dalam projek menaik taraf Sungai Pinang beratus juta
di bawah RTB atau Rancangan Tempatan Banjir Sungai Pinang, kita harap dapat dilaksanakan secepat mungkin. Memenangkan masalah banjir kilat merupakan sesuatu yang menghantui penduduk-penduduk di situ, dan kita harap bahawa jumlah ini bolehlah diluluskan secepat mungkin, kerana ia pun adalah satu pusat pelancong di mana Museum P. Ramlee ditempatkan. Tan Sri Yang Di-Pertua, sebuah kerajaan berjiwa rakyat adalah berlandaskan prinsip 3P, iaitu perkasakan rakyat, perkuasakan rakyat dan perkayakan rakyat. Perkasakan rakyat dengan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kepakaran yang memberikan peluang yang sama untuk mewujudkan kemakmuran. Perkuasakan rakyat dengan hak-hak asasi, kebebasan dan kebertanggungjawaban yang membela martabat insan. Dan ketiga, perkayakan rakyat dengan berkongsikan hasil ekonomi bagi mencapai keadilan sosioekonomi. Adalah diharapkan tema kemakmuran bersama dalam belanjawan tahun ini boleh dilaksanakan dengan memastikan semua rakyat diberikan layanan yang sama sebagai warga negara yang bermaruah. Jangan hanya sebut 20 juta ringgit untuk skim tekun bagi kaum India, bila yang diharapkan ialah layanan adil kepada semua tanpa kira warna kulit dan juga agama mereka. Apa itu 20 juta ringgit kalau dibandingkan dengan keseluruhan belanjawan 191.5 bilion ringgit? Sepatutnya disebutkan ialah berdasarkan keperluan, bukanlah warna kulit. In other words, Tuan Tan Sri Yang Di-Pertua, do not look at shades of colour, look at us as people. Sekiranya satu Malaysia yang didukung, mengapa pula ada perbezaan? Mengapa cukai untuk knowledge workers di Iskandar dikurangkan kepada 15%, bila di satu Malaysia masih dikekalkan 26%? Mengapa wujudnya diskriminasi seperti ini? Macam mana ia boleh selaras dengan semangat satu hati satu Malaysia bila ada diskriminasi terhadap negeri selain daripada Johor, termasuk juga negeri Pahang, termasuk juga negeri-negeri lain? Dan saya rasa ini memang tidak adil. Saya harap dan saya meminta kepada Yang Amat-Berhormat Perdana Menteri, berikanlah insentif seperti ini, iaitu berikanlah kadar cukai 15% kepada knowledge workers, sama rata kepada semua negeri selain daripada Iskandar, semua negeri, supaya satu Malaysia boleh dirasai, boleh dinikmati oleh semua rakyat Malaysia. Kalau tidak, ia hanya akan dianggap sebagai satu slogan dan propaganda sahaja. Kita mesti mengelakkan, kerana kalau di Iskandar 15%, di satu Malaysia 26%, itu bermakna di Malaysia ada satu Malaysia dua sistem. Kita tak boleh ada satu Malaysia dua sistem. Kita mesti ada satu Malaysia satu sistem. Kalau tidak, nanti akan kucar kacir dan huru hara. Itu bukanlah satu sistem perundangan yang digalakkan. Dan saya harap kita memang sokong potongan cukai 15%, tapi haruslah disamaratakan, diseragamkan, termasuk di Kedah juga, di Langkawi juga. Kita rasa ia perlu dinikmati bersama, barulah kemakmuran bersama mempunyai makna, maksud dan erti sebenarnya. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya ingin akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Malaysia tercinta negara kita, adil ditegak, rakyat dijaga. Anak Malaysia harapan bersinar, amar makruf nahi mungkar.